Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Techno Titan yang akan menerangkan tentang software detail design. Pertama sekali saya serahkan kepada uh, saudara Firdaus untuk menerangkan overview. Silakan. Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus. Saya akan bagi penjelasan tentang overview. So, kita orang punya sistem ni nama dia EduPath. EduPath is a education. Okay, kita orang punya sistem ni nama EduPath. EduPath adalah satu sistem yang akan guide and recommend system to student, which mean dia akan recommendationkan kepada student about dia orang punya bidang dan kerja yang dia orang nak sambung dekat pengajian tinggi nanti. Dia punya aim adalah untuk address the challenge the student face when making decision about the education. The background of the system from the growing need to support students in choosing the most suitable course and university based on their academic performance and personal interest, which mean sistem ni akan ambil kira diorang punya result dengan minat diorang lah. The current education system in Malaysia, while offering many options, does not take into account individual preference or provide tolerant recommendation. Jadi sistem pendidikan kita yang sedia ada ni dia sukar, dia seperti UPU ni dia akan menyukarkan pelajar untuk membuat pilihan. So EduPath seek to fill this gap by leveraging technology to offer a more personalized and data-driven approach to higher education decision making. Jadi kita akan menghasilkan soal CD yang sesuai untuk menilai minat dan keutamaan pelajar. Ini adalah untuk mengenal pasti dia orang punya aspirasi akademik dan bidang kerjaya yang mereka minat. Seterusnya kita juga akan gunakan komprehensif punya database untuk course and university. So kita punya database ni akan mengandungi maklumat tentang kursus yang ditawarkan di IPTA, termasuklah penerangan tentang kursus dan kelayakan yang diorang nak apply, dalam kerjaya terhadap kursus yang diorang minat dan juga beberapa data yang berkaitan lah. Seterusnya kita punya feature adalah preference filter. Preference filter ni bermaksud pelajar mempunyai pilihan untuk menetapkan pilihan universiti atau khusus tertentu. Kita gunakan keutamaan ini untuk menapis pilihan diorang, mempersembahkan senario terperinci universiti dan khusus yang disyorkan oleh sejajar dengan maklumat pelajar. Okey, beberapa feature lain adalah seperti display course dengan universiti, pilihan location dan juga final decision of proposal. Seterusnya saya akan jelaskan tentang stakeholder. Stakeholder in EduPath system pertama sekali adalah student. As the main user of the system are SPM graduate, kita punya student yang ingin mendapatkan bimbingan dan cadangan untuk pilihan pendidikan tinggi mereka. IPTA. Jadi IPTA seperti agensi kerajaan ini akan bertanggungjawab untuk membantu pelajar membuat keputusan yang boleh mengurangkan bilangan pelajar yang tercicir untuk menyambung pelajaran. Hari sekali kita punya stakeholder adalah developer lah. Developer ni merupakan pasukan yang pembangunan yang bertanggungjawab untuk mencipta, menyegara dan juga menghakimi EduPath. So saya bercakap EduPath boleh betul untuk menghubungkan stakeholder bagi improve decision making process of higher education in Malaysia. Seterusnya saya serahkan kepada preliminary design context diagram kepada Damien. So my name is Damien. I'm going to present on the context diagram for our EduPath system. So for this context diagram, we have the center part, which is the process EduPath system, and then we have two entities, which is student and admin. So there are a total of 7 data flows. For student, there is 2 out data flow, which is login and answer questionnaire, and 3 input data flow, which is generate questionnaire, show suggested recommendation, and IPTA details. For admin, there is 1 in data flow and 1 out data flow, which is IPTA details is out data flow and request IPTA details is in data flow. So next I will pass down to
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Umar bin Abdul Rahman, nombor matrik 066512. Saya akan present untuk bahagian data flow diagram DFD level 0. Jadi untuk DFD external entity ada dua, iaitu user dan admin. Bagi pihak user, ada 3 proses yang berkait, iaitu create profile, answer question dan recommend courses. Untuk bahagian admin pula ada satu proses, iaitu insert data. Di bahagian proses create profile, iaitu user akan memasukkan user info termasuk result examination dan initial preference kepada sistem, dan ia akan dimasukkan ke dalam database TB user, di mana data ini akan digunakan untuk recommend courses kemudian. Seterusnya, user juga akan answer question, di mana question itu akan generate oleh sistem dan answer itu akan dimasukkan ke dalam database TB answer, dan data-data ini juga akan digunakan untuk recommend courses. Seterusnya, recommend courses, proses recommend courses akan mengambil kira daripada 3 data, iaitu data daripada TB user, TB answer dan TB course, di mana TB course adalah data course dan IPTA yang diambil daripada admin punya proses, iaitu insert data. Daripada 3 data ini, sistem akan recommend courses yang paling sesuai untuk user based on jawapan-jawapan daripada TB answer dan daripada data di TB user. Seterusnya, untuk external entity admin terlibat dengan satu proses, iaitu insert data, di mana admin akan memasukkan course and university data, dan data-data ini akan dimasukkan ke dalam TB course, di mana TB course ini adalah database untuk data-data IPTA dan course dan segala details. Baik, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Asif. Terima kasih. Okay, seterusnya saya Muhammad Syafan akan membentangkan tentang proses decomposition, iaitu penguraian proses dalam EduPath sistem ini. Jadi mengikut data flow diagram tadi, user dia ada 3 main proses, dan admin akan ada satu proses. So proses yang pertama iaitu daripada user adalah dia boleh manage profile, dan ada 3 sub-proses, iaitu dia boleh create profile dan update kalau apa-apa tambahan profile, serta dia boleh delete balik profile dia. Seterusnya, proses yang kedua adalah proses daripada admin, iaitu untuk manage database. Admin boleh insert data ke dalam database, iaitu data-data tentang IPTA dan apa-apa data yang berkaitan. Dan admin juga boleh update data, serta dia boleh delete data yang mungkin dah lapuk dan tidak serasi dengan waktu ketika. Proses yang ketiga adalah user boleh view questionnaire, dia boleh jawab soalan-soalan questionnaire, dia boleh edit jawapan dia untuk lebih yakinkan jawapan, dan dia boleh submit jawapan itu. Dan proses yang terakhir adalah dia akan receive recommendation daripada sistem, dan dia boleh view recommendation report, iaitu beberapa pilihan IPTA yang dikeluarkan sistem yang sesuai dengan career dan minat dia. Itu saja. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.